Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan bentangkan berkaitan dengan tekanan dan daya tahan, iaitu berdasarkan kepada aktiviti 1 dan aktiviti 2. Nama ahli kumpulan saya Muhammad Kirim bin Abdul Razak, Ani Fatirah binti Muhammad Syukri, Nur Chazwani Zafirah binti Muhammad Sufi, Ani Mushida binti Musa, Farah Husna binti Abdul Halim, dan Siti Aisyah binti Raslan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Anis Fatira binti Muhammad Syukri. Nombor matrik I17302410. Okey, saya akan membentangkan tentang definisi alat kajian. Okey, yang pertama, definisi alat kajian yang kita orang bina ni adalah untuk mengukur tekanan seseorang individu itu. Okey. Maksudnya dengan adanya alat kajian ni, kita boleh tengok sama ada seseorang individu tu dia tertekan oleh keadaan ataupun tekanan yang hadir tu adalah daripada sifat dia sendiri. Maksudnya memang ada sejak azali lagi yang memang jenis yang tak reti nak kawal tekanan ataupun persekitaran yang menyebabkan dia tu tertekan. Sebab tu adanya instrumen untuk menguji tahap tekanan seseorang tu. Okey, yang kedua, alat kajian ni sangat kita fokuskan kepada para remaja dan juga orang dewasa. Maksudnya kalau instrumen ni diberikan kepada bawah, maksudnya bawah umur, maksudnya pelajar-pelajar sekolah rendah ke apa ke, tak sesuai. Mungkin tahap IQ tu tak sama dengan remaja dan juga orang dewasa. Okey, dan yang ketiga, alat kajian ni dapat membantu pakar untuk menentukan tahap tekanan klien. Maksudnya bila kita dah bagi, dia akan jawab item satu persatu tu, kita tahulah tekanan dia ni setakat mana sahaja. Sama tak dengan penceritaan isu yang diceritakan kepada kaunselor. Okey, dan yang keseterusnya adalah alat kajian ni adalah untuk kita tahu isu klien tu dengan lebih jelas. Untuk kita macam ada setengah klien dia datang-datang tu dia cerita macam banyak benda, tapi bila kita bagi alat kajian ni, bila dia dah jawab-jawab tu, hasil daripada alat kajian tu kita dapat tengok sebenarnya klien ni dia nak fokuskan kepada apa benda, macam tu. Dan yang keseterusnya adalah alat kajian ni merangkumi kriteria dan reliability serta tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Kenapa pentingnya kriteria dan juga reliability untuk sesuatu instrumen tu? Untuk meyakinkan kepada klien bahawasanya alat kajian yang kita sediakan kepada mereka untuk mereka jawab tu adalah sangat standard, mengikut standard semasa dan juga sangat praktikal untuk diberikan kepada klien untuk dijawab lah. Dan alat kajian yang disediakan tu hendaklah valid untuk kegunaan biasa di kalangan masyarakat di Malaysia. Sesuai dengan pemikiran dia, macam tu. Okey, dan yang terakhir sekali, memudahkan pengkaji untuk lebih terokai klien. Setengah alat kajian ni, alat instrumen ni, kita bila contohlah kita suruh dia jawab kan, so bila kita tengok hasil kajian tu, kita akan tanya, kenapa awak macam ni? Membantu kita untuk lebih menerokai siapakah klien ni, bagaimana dia, dan setakat mana tekanan yang dia hadapi. Itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nur Zafirah binti Muhammad Sufi. So, saya akan menerangkan tentang menetapkan dan mendefinisikan komponen, iaitu soal sidik. Okay, seperti yang kita tahu, soal sidik ni merupakan soal sidik atau item yang berbentuk tulisan. Okay, ini kerana ia merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus, secara khas, untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan dalam kajian. Okey, sebab semasa kita nak edar soalan ni, mestilah kita orang edar yang berbentuk tulisan supaya senang orang nak membaca dan menandakan maklumat yang kita bagi tu dekat kajian. Okey, yang kedua adalah ia menggunakan skala untuk mengukur sesuatu kajian. Okey, skala yang digunakan dalam soal sidik ni ada banyak, tetapi untuk kajian ni kita menggunakan
Tidak pernah, hampir tidak pernah, kadang-kadang agak kerap, sangat kerap dan sangat kerap. Okey. Bagi mengukur tahap tekanan dan gaya tahan dalam kalangan remaja dan juga orang dewasa dalam kajian tersebut. Okey, yang ketiga adalah pemilihan alat ujian ni berdasarkan inventory. Pemilihan alat kajian ni kita pilih berdasarkan inventory PSS, iaitu the Person Stress Scala. Adalah instrumen penilaian tekanan klasik. Okey, pemilihan alat ujian ni dibangunkan pada tahun 1983. Dia dan tetap menjadi pilihan popular untuk membantu kita memahami bagaimana keadaan itu berbeza dalam mempengaruhi perasaan dan tekanan yang dirasakan oleh seseorang. So, dalam skala ini, dia macam kita pilih inventory ni berdasarkan skala-skala sebelum ni, dan kita menggunakan skala PSS, iaitu the Person Stress Scala. Okey, yang terakhir adalah soalan dan skala dalam soalan sidik ni mestilah berkaitan dengan tajuk kajian. Ya, betul. Setiap kajian yang kita jalankan atau inventory yang kita buat, kita mestilah berkait dengan tajuk kajian yang kita jalankan supaya sama dan kita dapat mencari responden yang berkaitan dengan tajuk kajian yang kita jalankan. Okey, seperti soalan yang dalam kajian ni kita membuat soalan yang berkaitan tentang perasaan dan pemikiran sepanjang bulan yang lepas yang berkaitan dengan tajuk kajian ini. Okey, itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada tentukan subjek dan responden. Okey, kenapa kita nak tentukan subjek dalam kajian kita? Yang pertama sekali, subjek dalam kajian ini, pengkaji telah memilih kajian yang berkaitan dengan tekanan dan daya tahan. Kenapa subjek ini diberikan penekanan untuk kita memilih atau untuk kita tentukan? Kerana subjek ini adalah dia memainkan peranan penting untuk kita membuat sesuatu kajian supaya ia lebih detail. Okey, seterusnya juga ia dapat dilihat kenapa kita nak kaji berkaitan dengan subjek ataupun kajian tersebut, iaitu kita melihatlah berpunca dari apa, disebabkan kita memilih kajian berkaitan dengan tekanan dan daya tahan. Jadi ini dapat dilihat berpunca daripada ibu bapa, rakan-rakan, kerja yang terlalu banyak, masa tidak cukup dan persekitaran yang tidak sesuai. Jadi benda ini dilihat bagaimana emosi seseorang ataupun tingkah laku seseorang, pemikiran seseorang dalam persekitaran tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada responden. Responden ini terdiri daripada 100 orang belia. Maksudnya daripada kalangan belia lah yang berumur pada 20 hingga 30 tahun yang dijadikan tempat lokasi kajian, iaitu di sekitar daerah Kuala Kangsar. Okey, jadi untuk kenapa kita memilih responden dalam kalangan belia? Kerana ramai daripada kalangan belia berada dalam keadaan tertekan ataupun daya tahan yang tidak stabil, daya tahan yang tidak kuat ataupun daya tahan yang tidak mampu mewujudkan suasana ataupun keadaan yang positif dalam diri mereka. Hai, nama diberi Anis Mursyida binti Musa. Nombor metik I181026440. Okey, saya akan membentangkan mengenai objektif kajian yang telah dibuat. Okey, daripada tinjauan kajian lepas, objektif kajian yang dapat dibuat adalah pertamanya untuk mengenal pasti tahap tekanan dalam kalangan belia di sekitar Kuala Kangsar Perak. Kedua, mengenal pasti tahap daya tahan dalam kalangan belia di sekitar Kuala Kangsar Perak. Dan ketiga adalah untuk mengenal pasti hubungan antara tekanan dan daya tahan dalam kalangan belia di sekitar Kuala Kangsar Perak. Okey, pembentangan seterusnya. Kemudian saya serahkan kepada pembentangan seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang teori alat kajian. Okey, alat kajian tentang tekanan terhadap seseorang individu tu, kita orang ahli kumpulan kita orang memilih untuk menggunakan dalam alat kajian ni teori RABT
daripada Albert Ellis. Okey. Kenapa kita orang memilih untuk menggunakan teori REBT? Sebab dalam teori ni Albert Ellis memandang manusia tu memiliki potensi untuk memilih ataupun dia boleh pilih untuk menjadikan diri dia tu sebagai seorang yang rasional ataupun sebaliknya dalam setiap tingkah laku dia. Maksudnya, Albert Ellis ni memandang seseorang tu dia mampu, dia macam mana? Dia mampu untuk memilih, untuk menentukan sama ada dia tu nak bahagia, dia nak sedih, dia nak disayangi ataupun dia nak menyayangi, dia nak mendapatkan kesempurnaan diri yang bagaimana, dan ataupun dia juga mampu untuk membuat pilihan untuk memusnahkan diri dia dan mengelak diri dia dari terus berkembang. Okey, apa kaitan dengan tekanan ni? Okey, seseorang tu dia boleh jadi tertekan sebab dia tak mampu nak kawal diri dia macam mana. Tetapi Albert Ellis ni dia melihat semua manusia tu mempunyai pemikiran yang mampu mengubah cara seseorang itu berfikir dan berkembang dengan lebih baik. Okey. Okey. Albert Ellis dalam teori ni juga dia ada tekankan bahawasanya pembentukan manusia ni adalah disebabkan 3 faktor. Okey, yang pertama daripada biologi, yang kedua sosial, dan yang ketiga mudah mendapat hubungan. Okey, daripada biologi ni, faktor biologi ni, jadinya pembentukan manusia tu seseorang kan dia boleh tertekan daripada keturunan dia. Mungkin dia berfikir ataupun secara tidak rasional disebabkan kepentingan biologi. Okey, sebagai contoh, dalam ahli kumpulan dia tu dalam ahli keturunan dia tu ada seseorang yang pernah mengalami penyakit mental health. Mungkin contoh bipolar ke apa ke, daripada kecil ni diasuh dalam gaya asuhan yang daripada ibu bapa yang sangat garang, tak ada peluang untuk dia meluahkan kata-kata dia, tak ada peluang untuk dia meluahkan segala perasaan, banyak pendam saja sehingga dia boleh menyebabkan diri dia tertekan. Sampaikan dia ni kejadian-kejadian macam tu yang daripada dia terima didikan-didikan daripada ibu bapa tu sangat-sangat memberi tekanan kepada dia sehingga kan menghalang dia untuk berfikir secara jelas dan rasional, sehingga kan dia tak mampu dah nak buat tindakan-tindakan yang positif. Mungkin disebabkan oleh faktor biologi. Okey, dan yang seterusnya pembentukan manusia ni disebabkan oleh faktor sosial. Seseorang tu macam saya cakap tadi lah, kita adakan instrumen kajian ni untuk kita tengok seseorang tu dia tertekan sebab apa. Sebab keadaan sekeliling ataupun sifat dia sendiri. Kalau sifat dia sendiri ni maksudnya kita boleh cakap dia tu daripada faktor-faktor biologi ke mungkin. Okey, tapi kalau disebabkan persekitaran dan keadaan sekeliling tu mungkin daripada skop tempat kerja ataupun daripada kawan-kawan, rumah ke apa ke yang boleh menyebabkan dia tertekan. Mungkin terlalu ramai orang keji dia, dengan penampilan dia, semua benda tu adalah boleh dijadikan penyebab-penyebab seseorang itu tertekan. Sebab itulah ada dalam masyarakat kita ni yang depressed lah, apalah, sebab dia tak mampu nak kawal semua benda tu. Dia tak boleh nak lawan dengan persekitaran yang dia hadapi. Okey, dan yang ketiga, mudah mendapat gangguan. Mudah mendapat gangguan ni macam mana? Contoh kan, dia pressure diri dia sendiri. Okey, sebagai contoh, aku ni kena buat ni sampai dapat. Aku mesti berjaya walau ada apa pun halangan yang berlaku. Dia meletakkan sesuatu yang menjanjikan sesuatu kepada diri dia. Contoh sangat-sangat contoh perkataan tu macam mesti, perlu, wajib, sehingga benda tu pressure diri dia, push dia untuk mendapatkan sesuatu benda, sehingga macam tak fikir lah yang otak ni penat, badan ni penat, tak cukup rehat. Yang pasti dia nak apa yang dia dapat, dia push kau sampai lupa untuk memberi ruang kepada diri dia sendiri untuk calm down, cool down, sehinggalah dia boleh menyebabkan diri dia ni tertekan. Okey.
Itu saja. Okey, yang pertama teorinya digunakan adalah teori penilaian kognitif, iaitu teori penilaian pemikiran yang diasaskan oleh Les dan Goleman pada 1984. Okey, seterusnya kenapa dalam teori penilaian kognitif ni dilihat iaitu proses penilaian kognitif merupakan proses yang berlaku sepanjang hidup manusia dan melibatkan proses menilai tentang sebab dan mengapa sesuatu. Okey, dekat sini kenapa proses ini berlaku sepanjang hidup. Jadi ia melihat kepada penglibatan seseorang individu itu sekiranya ia berlaku ataupun tidak dan mengapa sesuatu itu berlaku dalam kehidupannya. Okey, seterusnya adalah teori kesejahteraan subjek yang diasaskan oleh Diana pada 1999. Ia juga menyatakan bahawa kesejahteraan psikologi dicapai bergantung kepada beberapa banyak peristiwa positif ataupun peristiwa negatif. Jadi dalam seseorang ataupun dalam kehidupan seseorang individu tersebut, ia dapat dilihat bahawa adakala peristiwa positif, adakala peristiwa negatif yang wujud seberapa yang berlaku dalam kehidupannya. Okey, seterusnya proses dalam teori kesejahteraan subjek ini melibatkan persepsi, keyakinan dan personaliti seseorang yang membantunya menilai sesuatu situasi yang dialami menuju kesejahteraan hidupnya sendiri. Jadi bagaimana dalam teori kesejahteraan subjektif ni melihat keyakinan ataupun personaliti seseorang itu agar ia lebih menuju kesejahteraan dalam kehidupannya yang lebih sempurna, yang lebih mencapai dalam keadaan yang lebih baik. Okey, kat sini kajian lepas yang digunakan ada 10, tapi saya singkatkan dalam slide kepada 5 kajian lepas. Okey, yang pertama daripada Fearless B. Bulan atau Bahari tahun 2009, di mana kajiannya yang bertajuk sumber stres, strategi daya tindak dan stres yang dialami pelajar universiti. Okey. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sumber stres, strategi daya tindak dan stres yang dialami pelajar di sebuah universiti di Kota Kinabalu, Sabah. Okey, secara khususnya kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti hubungan antara sumber stres dan juga stres yang dialami oleh pelajar universiti. Okey, kajian ini juga cuba untuk meneliti bentuk strategi daya tindak yang digunakan oleh pelajar untuk menangani stres yang dialami. Okey, kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan soalan sidik dan seramai 223 orang pelajar yang berumur antara 19 hingga 23 orang telah dijadikan sebagai subjek kajian. Okey, alat kajian yang digunakan merangkumi item-item bagi mengukur sumber stres, Adolescent Copy Scale iaitu ACS, untuk mengukur strategi daya tindak, dan alat kajian stres Student Scale yang telah diubah sesuai digunakan untuk mengukur stres pelajar. Okey, kajian lepas yang kedua iaitu daripada Raja Maria Diana binti Raja Ali pada tahun 2011. Okey, yang bertajuk faktor-faktor yang mendorong tekanan kerja iaitu stres di kalangan guru-guru sekolah menengah di daerah Pasir Putih. Okey. Dalam kajian ini dia lebih memfokuskan kepada untuk mengkaji paras tekanan kerja iaitu stres dan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja dalam kalangan guru-guru sekolah di daerah Pasir Putih. Okey, terdapat beberapa sekolah lah yang telah dibuat kajian di kawasan di daerah Pasir Putih. Okey, antara faktor yang dikaji ialah faktor karenah pelajar, faktor beban tugas, faktor kekangan masa dan juga faktor perhargaan. Okey, responden dalam kajian ini terdiri hanya terbatas kepada guru-guru tetap yang sedang mengajar di sekolah-sekolah tersebutlah.
dan juga guru-guru tetap yang mempunyai pengalaman mengajar selama 7 tahun ke atas. Okey. Seramai 90 orang guru telah memberi respon soal selidik, iaitu kaedah yang digunakan untuk mengumpul data kajian. Okey, yang ketiga ialah kajian dari MD Rahani Zawanah, iaitu pada tahun 2015, yang bertajuk hubungan antara faktor tekanan dengan kesan-kesan tekanan dan prestasi kerja guru di Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi Johor. Okey, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti hubungan faktor-faktor tekanan kerja dengan kesan tekanan dan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah menengah di sekitar daerah Kota Tinggi Johor. Okey, seramai 226 orang guru daripada 7 bos sekolah yang mempunyai peringkat pembelajaran sehingga tingkatan 6 dan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS, iaitu Statistical Package for Social Science. Okey, dalam kajian tersebut terdapat 5 objektif yang dikaji dalam kajian ini. Yang pertama ialah iaitu untuk mengenal pasti faktor-faktor utama tekanan kerja yang pertama. Yang kedua ialah mengenal pasti kesan tekanan kerja guru yang paling utama. Yang ketiga ialah menyelidiki tahap prestasi kerja guru. Yang keempat ialah menyelidiki hubungan di antara faktor tekanan kerja dengan kesan tekanan kerja. Dan yang kelima ialah untuk mengenal pasti hubungan di antara faktor-faktor tekanan kerja dengan prestasi kerja. Okey, dan yang keempat ialah kajian lepas daripada Diana Mardiana Magzain, iaitu pada tahun 2017. Okey, dalam kajian tersebut lebih memfokuskan kepada untuk mengenal pasti punca ataupun simptom dan juga peningkatan kendiri untuk mengurus tekanan emosi dalam kalangan pelajar pintar berbakat di Kolej Permata Insan KPI UC. Okey, kajian ni dia melibatkan 48 pelajar pengambilan pertama KPI, iaitu 29 pelajar lelaki dan juga 19 orang pelajar perempuan. Okey. Kajian ini dijalankan dengan mengumpul data dengan menggunakan borang soal sidik, dan kemudian data-data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif, iaitu skor min. Okey, dan yang terakhir ialah kajian lepas daripada Muhammad Abdillah Royo, iaitu kajiannya yang bertajuk mengenal pasti tahap tekanan kerja serta faktor-faktor yang mendorong tekanan kerja dalam kalangan guru-guru sekolah jenis kebahasaan Cina. Okey. Dalam kajian Muhammad Abdillah Royo ni, dia lebih berfokuskan kepada untuk mengenal pasti tahap tekanan kerja serta faktor-faktor yang mendorong tekanan kerja dalam kalangan guru-guru sekolah jenis kebahasaan Cina di wilayah persekutuan. Okey, seramai 50 orang guru dari 3 bos sekolah telah dipilih sebagai responden. Kemudian kajian ini menggunakan borang soal selidik untuk proses pengumpulan data, dan juga hasil dia dianalisis dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS, iaitu Statistical Package of the Social Science. Dan analisis dibuat dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif, iaitu dalam konteks kekerapan, peratusan dan juga min. Okey, itu saja daripada saya kajian lepas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ustaz Shanti Roslan. Okey, saya akan menyambung bahagian daripada perbentangan daripada kawan-kawan saya, iaitu bahagian saya keperluan membina alat ujian. Okey, keperluan dia adalah kurangnya alat ujian mengenai stres, ataupun kita nak ceklah tahap kesejahteraan mental masyarakat kita kan, seseorang individu tu. Memang kita ada DAS, tapi untuk kita orang kata signifikan ataupun kita nak tengok stres je. Kalau macam DAS tu dia
merangkumi kemurungan, kebimbangan dan stres kan. Jadi yang ni kita nak more fokus to stres sahaja. Okey. Antara lain adalah untuk mendapat maklumat yang tepat serta memastikan ujian dilakukan tu mempunyai ciri-ciri kesahan dan kebolehpercayaan. Okey. Maksudnya nak menangani lah masalah tahap kesejahteraan mental masyarakat Malaysia ni lah. Okey, khususnya pada mahasiswa lah kan. Okey. Yang selanjutnya adalah bagi memastikan alat ujian menepati matlamat sebenar dan tidak lari daripada matlamat asal. Jadi bila kita nak fokuskan kepada stres, itu sahaja komponen yang kita nak. Maksudnya kita memang nak fokus stres, kita nak tengok stres je. Macam yang sebelum ni yang memang dah ada contoh macam DAS difokuskan tiga elemen tu. Jadi kita hanya nak fokus kepada stres sahaja. Okey. Dan yang selanjutnya adalah kita gubal balik alat ujian tu untuk kefahaman isi kandungan yang dia nak disampaikan. Macam stres kita ambil daripada inventory stres sebelum ni adalah dia dalam bahasa English. So bila dia translate bahasa Melayu, kita susah nak faham sebab bahasa dia dah lari. Jadi sebab tu kita kita bina balik alat ujian yang barulah. Okey, dan yang terakhir adalah nak menambah balik agar responden tu lebih faham atau memahami penyampaian yang ingin disampaikan. Mungkin sebelum ni contoh dia jawab dalam English, version English, dia susah sikit nak faham. Okey, dia susah sikit nak faham. Tapi bila ditranslatekan pun susah pula nak faham sebab bahasa dia dah bercampur baur kan. Tapi bila kita dah membina yang baru dalam konsep ataupun penyampaian yang lebih mudah untuk responden faham, itu lebih baiklah. Sebab itulah kenapa perlunya ataupun keperluan untuk kita nak membina alat ujian inilah. Itu saja. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung balik pembentangan daripada kawan-kawan saya, iaitu bahagian saya adalah brainstorming soalan-soalan yang dibina. Okey. Kita nak brainstorming soalan-soalan yang dibina adalah sebelum tu kami buat pemilihan alat ujian yang dibangunkan berdasarkan daripada Inventory Depressive Stress Scale ataupun PSS. Depressive ataupun PSS adalah instrumen penilaian tekanan klasik dan alat uji kali instrumen ni pada asalnya dibangunkan pada tahun 1983 dan tetap menjadi pilihan popular untuk membantu kita memahami bagaimana perasaan ataupun keadaan berbeza mempengaruhi perasaan tekanan yang kita rasai. Okey. Soalan dah sekalian ni menanyakan tentang perasaan dan pemikiran kita sepanjang bulan lepas ataupun bulan lalu lah. Macam contoh bulan ni kita buat PSS ni untuk nak tengok untuk yang bulan lepas punya. Okey. Sebab sejauh mana dia mempengaruhi. Okey, soalan-soalan pada skala ini bertanyakan tentang perasaan fikiran kita ataupun responden sejak bulan lalu. Dalam setiap kes, okey, responden ataupun siapa-siapa je yang menjawab akan diminta untuk menunjukkan dan membulatkan seberapa kerapkah beliau merasa atau fikir dengan cara yang tertentu. Kita pakai skala Likert bermula dengan 0, tidak pernah, 1, hampir tidak pernah, 2, kadang-kadang, 3, kerap dan 4, sangat kerap. Okey. Ada soalan-soalan yang telah dibina. Ahli kumpulan saya menentukan soalan-soalan yang dibina ni memandangkan PSS ni dalam bahasa English. Bila ditranslatekan pun dia masih belum dalam konsep ataupun pemahaman yang khusus lah. Maksudnya kita masih tak faham apa yang dia nak, apa yang dia tanya. Jadi bila kami nak membina balik semula, kami hanya fokuskan kepada stres. Komponen kami adalah stres. Dalam item-item yang kami bina ni adalah lebih kepada stres, lebih kepada perasaan. Okey, yang pertama adalah anda merasa kecewa kerana sesuatu yang terjadi di luar jangkaan anda. Okey, anda merasa bahawa anda tidak mampu mengawal isu-isu penting dalam hidup anda. Anda merasa gugup, tertekan, dalam kurungan obviously stres lah kan. Anda merasa yakin tentang kemampuan anda untuk menangani masalah pribadi anda. Anda merasa bahawa semuanya berjalan mengikut rancangan anda. Anda mendapati bahawa anda tidak mampu mengatasi semua perkara-perkara yang anda perlu lakukan. Anda mampu mengawal perasaan marah dalam hidup anda. Anda merasa bahawa anda berjaya di atas segala sesuatu.
anda menjadi marah kerana hal-hal yang berada di luar kawalan anda. Anda merasa kesulitan yang menimbul begitu tinggi sehingga anda tidak mampu menanganinya. Okey, itu antara soalan-soalan ataupun kita cakap item-item yang kami masukkan lah. Lebih kepada nak lihat sejauh mana cara berfikiran ataupun cara seseorang itu berfikir mengikut situasi ataupun perasaan yang dia alami sebelum which is kalau dia check bulan ni, kita nak tengok benda ni, kita tengok daripada apa yang dia lalui pada bulan lepas, sebab dia ambil masa dalam sebulan lepas. Maksudnya result ni berdasarkan bulan lepas yang dia dah, maksudnya dia dah berfikir apa yang dijalankan, rancangan apa semua, adakah dia rasa dia berjaya, adakah dia menjadi marah kerana hal-hal yang berada di luar kawalan dia yang dia tak boleh nak kawal benda tu. Jadi kami lebih kepada komponen kami ataupun pemilihan kami dah ubah sesuai kami punya item-item soal-soal selidik ni supaya lebih jelas, lebih memberi kefahaman lah kepada responden. Sebab kalau mungkin kalau dia baca dalam English, kalau dia memang hebat English, okey lah kan, mungkin dia faham lah. Tapi contoh bila dia translate dalam bahasa Melayu, sebab dia nak jawab juga, dia nak buat lah PSS ni, tapi dia tak faham. Sebab bila kita translate ayat dia, automatically dia dah berubah, dia lari daripada maksud sebenar. Jadi kami cuba menambah baikkan dan membuat supaya menyusun dengan baik supaya responden lebih memahami apa yang cuba kami sampaikan lah. Okey, itu sahaja bahagian saya. Okey, untuk jadual spesifikasi, boleh kami memilih instrumen Perceived Stress Scale untuk mengenal pasti tahap tahap tekanan dan daya tahan responden di sekitar Kuala Kangsar. Okey, responden akan diminta untuk menjawab instrumen ni berdasarkan tentang perasaan dan fikiran responden tersebut sejak bulan yang lalu. Okey, antara pilihan jawapan ada 5, iaitu 0 tidak pernah, 1 hampir tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 agak kerap, 4 sangat kerap. Soalan bagi instrumen ini adalah sebanyak 10 soalan.